وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من أمرنا يفقه أقوالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, Ya Rahman, tiada sesuatu yang mudah kecuali telah Engkau mudahkan dan Engkau jadikan kesulitan itu mudah jika Engkau menghendakinya menjadi mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Salah. Nah, ada di sini dah. Ada. Mak macam mana? Sihat? Ada bawa. Oh, Alhamdulillah. oh. Lama ke dia? Bergantung kat dia Ustazah. Kita ikut perintah. Ikut perintah Ikut dijunjung. perintah. Dia kata mak nak balik. Sudah. Dia kata nak kelik kat. Tak ada. Tak ada tiga dah. Kena carilah mana-mana driver. Minta-mintanya lama lah insyaAllah. Okay. Kalau lama boleh lah kami tengok. Hari ni juga ada tetamu. Entah nanti lain kali. Okay. Okey Ustazah. Okay. Bab 20. Muka surat 65. Adab bertanya. Hari ni adab apa? Penyakit ain. Hari ni penyakit ain. Kita tahulah penyakit ain tu macam mana keadaan dia. Iaitu dia macam keadaan diri kita gusar kan. Macam keadaan diri kita risau, tak tentu hala. Kadang fikiran pun tak menentu. Hak cerdik-cerdik tu dia jadi kurang. Penyakit ain. Takut juga kan? Sebenarnya berasal daripada orang dengki. Dengki. Orang tegur kita tu, kalau dia ada sedikit rasa dengki, berlaku kat atas kita. Kalau tak ada dengki, dia kena kata berlapik lah. Maksudnya kita sandar dulu pada Allah. Baru dia puji. Macam dari tu, Sahal tu, dia kena Allahumma barik. Ya Allah, ya Tuhanku telah memberikan keberkatan kepada Sahal tu dengan warna putih, melepak, cantik kan.
Jangan terus tegur gitu. Dia kena sandar. Itu semua tu adalah kehendak Allah. Dia Kan dia sebut cantik apa. Tapi benda-benda lain pun benda tu berapa juga kalau kita puji sama juga. Dia kena tapik, berlapik dengan Allah, sebabnya kepandaian tu bukan dia punya, tapi Allah yang berikan anugerah kepada dia. Jadi kita sendiri kita cakap tapi dalam hati tu dalam hati kita tu lah takut kita ada terlintas kan. Jadi kena kata Masya Allah, orang ni cantik, Allah berikan dia ke pemikiran yang cerdik. Kita kena berlapik macam tu. Barulah tak terkena pada dia tu penyakit ain. Ada dalam tu Miza ada sen. Hamah tu binatang buah yang jadi ni salam ni pun Rasulullah marah juga. Tengok perasan yang hadis pertama tu. Sebab dia terus kata kan pada Anas bin Malik, beliau berkata seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah. Baru je dia meninggal dunia. Baru dia meninggal dunia. Lepas tu seorang datang, lelaki datang tu lantas dia kata, dia tak puasa, tak apa-apa. Terus dia kata, semoga Allah memberikan khabar gembira kepadamu dengan syurga. Jadi seolah dia macam Allah pula kan. Dia kata pada lelaki itu seolah Allah memberikan dia balasan syurga. Sebenarnya kita tak tahu orang tu kita kalau kita rapat mungkin kita tahu ni sahabat daripada mana-mana sajalah. Dia kata begitu. Jadi tu Rasulullah marah. Ini walaupun cakap benda yang baik, kita macam doakan yang baik, dapat kan? Tapi Nabi tegur. Sebabnya dia terus kata syurga. Dia kena berlapik lah. Mungkin dikehendaki Allah dia ni menjadi ahli syurga misalnya. Ataupun kita kata insya-Allah dia ni dijauhi daripada keseksaan Allah. Walaupun yang tu dia kata baik kan, tapi dia sebab seolah macam tuduh terus. Tak boleh lah. Kita macam kita ni tahu segala-galanya keputusan macam Allah kan, tak boleh begitu. Sebab Rasulullah kata akhir tu, Rasul kata boleh jadi si mati ni pernah berkata perkara yang tidak berfaedah, ataupun dia ni bakhil dengan apa yang tidak akan kurang daripadanya. Maksudnya mungkin dalam hidup dia telah mencaci orang lain, mengumpat sebagainya. Kita tak tahu kan. Itu pertama. Ya. Yang keduanya dia ni bakhil. Mungkin dia tak keluar zakat ataupun tak pernah sedekah. Kan? Tu Rasulullah kaitkan orang ni. Kemungkinan. Jadi apabila kita nak kata kepada seorang tu, kita kena berlapik. Sandarkan pada Allah. Sebab Allah yang boleh menentukan dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka.
kita tengok daripada zahir je, kan? Macamlah kita tengok orang tu sentiasa melakukan kejahatan, berzina, dan kita tak boleh nak kata, dia ni jahat lah, masuk neraka. Tak boleh. Sebab kemungkinan ada sesuatu yang kita tak tahu. Dia buat kebaikan. Dengan kebaikan tu dia dimasukkan ke dalam syurga. Macam kita kata yang perempuan yang dia bagi minum anjing tu sekali je kan. Dia dah melakukan berzina, kejahatan. Tapi kerana kebaikan tu dia dapat masuk syurga. Jadi kita tak boleh nak kata. Tak boleh. Nak hukum. Jadi setiap doa yang kita bagi kat orang, semoga awak yang datang insya-Allah. Dia kena kaitkan, berlapik lah kita kata dah. Berlapik dengan kepujian pada Allah. Lepas tu kita mohon supaya Allah berikan pada orang ni kebaikan. Yang dia kata bakhil dengan apa yang tidak akan kurang daripadanya. Harta dia lah. Walaupun dia keluarkan zakat, tapi tak dikurangi. Harta dia tu tetap bertambah subur dengan keluarkan zakat tu. Lepas tu, satu hak ni saya gelak juga nak tengok. Sayyidina Umar dia tanya seorang lelaki, apakah namamu? Dia jawab, Jamrah. Macam apa? Api, kan? Umar pada kemaan kemudian sihat berasal di mana kepentingan di perkampungan nar. Laki lantas dia kata apa? Nama dia Jamrah. Bara api. Lepas tu dia tanya lagi nama bapaknya. Nama bapaknya Syihab. Kubur api. Semua api. Lepas tu asal daripada mana kabilahnya? Sayyidina Umar tanya. Apa ni? Hurqah. Kebakaran. Sangkut dengan api. Kebakaran. Umar tanya, di mana kamu tinggal? Maksudnya yang tempat yang paling khususnya. Apa dia kata? Perkampungan nar pula. Api pula. Api. Umar tanya lagi, di manakah kamu tinggal di perkampungan tu? Laki itu menjawab, di Zati Lava. Api yang marak. Dah lah api tak ni. Lepas tu sedang menyala marak pula kan. Umar kata lagi, segeralah kamu kembali sebab keluarga kamu sedang kebakaran, menghadapi kebakaran. Kenapa dia berlaku begitu? Sebab dia ikut mulut. Kan? Doa, seolah doa.
tanya tu Dia bukan duduk kat sini. Semuanya memang dia yang saja cakap ke? bukan, dia pergi ke tempat Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar tu tanya dia. Betul dia duduk, yang dia sebut-sebut tu betul lah. Betul lah sebut-sebut tu. Dia sebut dia tu. Kita bagi nama anak apa. Nama yang baik. Kan doa kan, semua doa. Jadi seolah dia macam semua sebut api. Maka betul-betul berlaku kebakaran. Sebab dia ikut mulut orang bertanya. Jadi komunikasi itu kalau boleh hindarkan daripada benda-benda yang tak baik. Dan doa lah Ustazah ya, macam dengan Ain tu jugalah. Doa. Macam doa lah. Macam Ain kan, lepas sebut tu bila Ustazah saya lah tanya balik Ustazah, yang mula ni, maknanya kalau kita pergi ziarah tu tak boleh cakap apa lah. Yang baik-baik lah. Kita doa ke dia, doa semoga dia cepat sembuh. Tak, tapi yang ni kan dia kata semoga Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan syurga. Tapi Rasulullah kata macam tu, kenapa? Sebab kita tak tahu seseorang tu sama ada dia ni baik atau tak atau kurang baik. Jadi kita tak boleh tuduh kata dia ni ahli syurga terus. Sebab kita bukanlah Allah yang boleh membuat keputusan. Okay? Tu yang Ustazah kita doakan, bila kita dengar meninggal tu innalillah, lepas tu kita doa sebagai kubur dia lapang lah apa semua syurga tu semua tu tak boleh. Kita doa tu kita kaitkan dulu dengan Allah. InsyaAllah Allah berikan pada dia ni kebaikan syurga, balasannya. Kena sebut insya-Allah. Kena sebut semoga. Ataupun kita kata minta-minta orang ni baik, kan? Ditempatkan bersama orang-orang mukmin takwa, macam tu. Tak boleh nak terus kita kata, kan ni dia kata khabar gembira kepadamu dengan syurga. Tapi dia kata semoga Ustazah. Dia kata semoga juga depan tu, semoga Allah memberi kabar gembira. Harapan pada Allah. Tapi Kita doa sebab dia sebut-sebut. tapi tak boleh Rasulullah berkata. Baca tak? Sebab Rasulullah kata, kamu tahu tak orang ni macam mana? Kan? Adakah dia ni baik betul-betul, tak pernah mengumpat, tak pernah mencaci cela, adu domba sebagainya lah. Ataupun dia pernah mengeluarkan zakat pemurah. Ya, memang dia kata semoga, tapi Rasulullah marah, kan? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tak boleh nak terus kita kata begitulah. Semoga sembuh lagi lah. Kalau kita tak tahu cakap. Kalau kan kita cakap semoga Allah beri kesembuhan, maknanya tak boleh semoga ni. Kena tambah lagi lah. Tapi kan biasa baca tak kalau masak dia dapat semua tak Semoga semoga. tak pasal power lah. Pasal power mesti kita Sebab kita ikut daripada atas sampai ke bawah, kan? Ikut je. Jadi ingatlah akan datang kita dah belajar ni, kita tak boleh kata terus itu. Kita kena insya-Allah. Ataupun jika dikehendaki Allah, orang ni baik, kan? Tapi kadang-kadang kita terlupa. Dah kita biasa begitu. Pawak-pawak gitu. Kita tak ingat. Jadi kesan daripada jawapan orang ni, komunikasi Sayyidina Umar dengan orang sahabat tu benar-benar berlaku.
Bapak dia nama tu. Kan ni tu ada. Memang dia keturunan Nabi ya. Tapi Nabi ni orang syaitan juga. Betul lah. Itu something. Gedebek. Kalau ke Kelantan kata Mungkin gedebek. lelaki ni tak Islam kot. Kalau kalau orang kafir kan dia orang Tuhan dan Nabi kan. Mungkin lah juga kan. Dia bukan orang Islam. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan tu menjadikan benar-benar berlaku. Kemungkinan kerana percakapan antara orang tu dengan Sayyidina Umar tu benar-benar berlaku. Itu yang kita kena bagi anak-anak cucu kita tu nama yang baik-baik. Seolah macam mendoakan dia. Jangan bagi nama api, kebakaran dah. Sekarang nama semua ikut cantik tapi kita panggil nama panggilan. Nama sebut. Singkat kecil. Satu je. Tak ingat. Ini lagi satu hadis yang terus ni, beliau tidak suka apabila seorang tu memandang saudaranya dengan pandangan tajam. Kadang kan kita tengok orang tu ada semis mata tu. Pandangan yang tajam kan. Tengok dia pergi ke mana. Sini tengok. Atas bawah. Macam-macam lah. Hulu ke hilir. Tengok. Mengikut gerak-geri dia. Ketika dia pergi atau bertanya kepadanya. Dari manakah engkau atau ke manakah engkau ingin pergi? Ini peranan orang bertanya lah. Tak. Peranan orang bertanya. Jadi kita tak boleh buat begitulah. Macam kita masuk rumah orang. Cantik dia punya perhiasan. Lepas tu balik. Celah-celah macam-macam. Itu lain pula. Itu sebabnya kadang-kadang kalau buka pintu, orang buka pintu, kita kena duduk sebelah sana sikit. Jangan betul-betul pintu. Jangan menghadap. Kita panggil dia, kita pergi sebelah sana sikit. Lepas tu dia buka, kalau sebab kadang-kadang takutlah kain dia berlambak sini. Macam-macam kan, ada anak-anak ramai, kecil-kecil, sepah-sepah, macam-macam. Jadi kita, kalau dia kata boleh masuk, masuklah. Kan, kalau dia kata tunggu-tunggu sekejap. Ada juga kadang kan nak simpan-simpan dulu benda-benda tu. Yalah, kita ni bukan semuanya perfect, kan? Bukan semuanya yang bangsa kemas, ceria, tak? Ada lah benda-benda tu. Jadi kemudian kalau ketuk pun 3 kali. Tak buka tu jangan ketuk lagi. Ketuk kan salam kan. Salam 3 kali. Supaya sebab kemungkinan dia sibuk ataupun ada tetamu atau macam-macam lah kan. Dia tengah bergaduh. Saya nak masa saya sebutin ke kau.
Sebab kita tengok kawan saya, kita pergi ziarah couple ada kahwin kan. Dan 3 kali tak ada. Assalamualaikum. So, dia kejap. Dia macam tengok. Dia tengok mana kawan dia. Dia kata masa terakhir betul ke. Dia tahu 3 kali tapi dia pergi tengok. Dia pergi jenguk kat mana. Dia kata mana pun kawan dia nak iklan kat datang. Honeymoon. Itulah kita ni kadang-kadang bodoh kan. Bukanlah bodoh. Maksudnya kita tak faham. Tengok kawan dulu. Zaman dulu. Kalau kita fikir-fikir zaman dulu tu, Memang tak ngaji. tak cerdiknya aku ni. Kan macam-macam. Sekali kan dia kedua dia panjang lagi, kali ketiga lagi banyak dia tak jawab dia macam ni. Tapi tahu tu tapi saja tak tahu. Dia tak kuat. Dia tak berhati pun. Nak jumpa juga. Sebab nak pergi sama. Apa? Dia dulu tak pakai kain lah. Sekarang ada suami dia. Pandang tak ada. Itulah. Kadang-kadang benda-benda macam tu kita tak terfikir kan. Baru dah kita belajar-belajar di surau, di masjid, barulah kita faham. Tahu kan. Oh, ada peraturannya. Dulu mana kita tahu yang ketuk 3 kali semua tu. Tapi tu kita tak terfikir. Yalah. Tambah-tambah student. Masa tu sebab salim yang tu yang itu ngajar. Tapi kita orang tak pandai juga. Buat salim yang Penang tu. Kita nak cerita sampai sekarang ni tak lagi. Sebab kita sudah tahu buat. Saya pandangan tajam dulu. Dia kalau ada kita bertanya, kita cakap, kita kena pandang ini. Janganlah pandang dia dengan mata yang pay attention dia. Salam dia kan. Apa begitu supaya apa nama? Kita cakap dia tapi kita pandang tempat lain. Kita tak boleh salam kita tengok. sebab dia kata tajam. Pandang boleh. Pandang. Jangan tajam. Itulah maksudnya mata kita tu. Mata kita tu tumpu atas bawah. Kena pandang. Tapi jangan pandang tu macam kadang-kadang ada nak marah. Kadang rasa cemburu. Tu yang tak boleh tu. Cara yang lemah lembut. Kita tak suka orang pun. Pandang lain. Betul. Sebab nanti dia nampak kita tak. Dia nampak kita tak suka dia tu. Tapi orang yang tengok kita pandang dia tu, dia rasalah bahawa kita pandang dia tu dengan mata yang adalah kadang-kadang ada ide berhutang kat kita kan. Lepas tu dah banyak-banyak lah maksudnya berpuluh-puluh ribu. Tak boleh lah. Jadi kena cara Islam tu. Itu yang saya kata bahawa ni kan kita tak boleh tangkap pada orang-orang tu macam kita kata teruk dia ni. Berdosa tu. Padahal benda tu kita kata sikit je. Kadang-kadang kita kata apalah dia ni. Kan bawa kereta tu. Dia nak pergi cepat.
Melintas. Mungkin dia nak cepat tu ada masalah dia. Tapi kita ni sebab kita tak ada apa-apa, kita kata, apalah orang ni. Jadi kita kata tu pun dah berdosa. Kata spontan kalau Itulah. motor ke cara kita itu yang membaik pada diri dia dan pada orang lain. Kadang-kadang dia datang ke sini. Syuk. Kan kau nak Ada orang tunjuk ni. Itulah tak boleh tu. Tunjuk-tunjuk tu. Tak boleh tu. Dia bagi tutup pahala kita. Tapi kita tu tak perasan kan. Benda-benda kecil je kita tersebut. Kadang-kadang apalah. Oh ni nak cepat sangat. Aku pun nak cepat juga. Kita lintas dalam hati kita kan. Benda-benda yang tak baik lah. Rupanya banyak benda-benda yang kita sikit-sikit tu. Bukan yang besar-besar. Yang kecil-kecil. Saya pun baru terperasan. Dulu tak perasan kan, ada lah kalau kita bawa kereta tu. Dia orang melintas ke, ikut tepi ke, kita terkejut. Spontan misal. Tak tengok, tak tahu kan. Kita letakkan mula pada hati kita cakap. Tak tahu siapa pun. Itu dia orang kata datang minta pahala yang tak kenal. Orang tu kita tak kenal. Dia tak kenal kita, kita tak kenal dia. Tapi dia minta. Tapi yang cakap doa Ustazah kalau kita bersedekah kita kata pahala berikan juga orang macam dia kot yang pernah kita zalimi, pernah kita kata. Supaya tak ada dakwa. Besok. Jadi kita bagi ke dia keampunan tu. Ataupun kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita bagikan kepada dia. Supaya dia tak tuntut. Tapi itulah kadang-kadang kita rasa, kenapa nak bagi kat dia kan? Kena fikir. Masalah-masalah kita selalu yang berlaku. Yang tadilah, pandang tajam. Pandang tajam tu pun berdosa. Tak boleh nak tengok lintuk dia ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Lepas tu dia tanya sini dari mana engkau atau ke mana engkau nak pergi. Itu secara peribadi kan. Kita tak boleh tanya benda-benda secara peribadi. Ikut dia lah dia nak pergi ke mana. Tapi kadang-kadang kita ni pasang panggil? Nak sembang Ustazah. Nak sembang, macam nak sembang. Mana pergi hospital duduk sebelah. Sibuk sangat kalau orang lain. Kan? Sibuk kalau orang lain. Tak mula bicara. Mula sembang. Kalau pergi hospital kan Ustazah duduk sebelah dari mana? Tanya. Itu tak apalah kot. Kita nak tanya supaya kita tahulah dia ni daripada mana. Saya pun selalu kadang-kadang jumpa orang tu tanya juga. Kan? Tapi tanya kita tu jangan secara cemburu. Dah. Tanya tu dengan ikhlas. Nak tahu je. Menyebabkan orang tu rasa sedap lah kan. Tu secara peribadi menyebut.
Kalau secara peribadi dia rasa payah nak jawab, kita jangan tanya. Jangan tanya. Payah. Kadang-kadang ada orang rasa dia nak sembunyi kan. Benda-benda yang kita tanya secara peribadi tu dia tak jawab. Dan kita pun jangan rasa terkilan lah kan. Kita rasa ada sebab-sebab dia tak nak jawab tu. Berdiri tu sini-sini. Baju kamu juga lah. Kan buat ni memang kita tak ada sini. Dia lah sekarang. Kalau orang Arab kita tanya, kita kata cantik baju, ambil lah. Dia macam tu. Secara baik dia tu, dia katalah, ambil lah, monok kat. Kita tak ada apa pun saja yang tanya, kata cara dia. Cara dia macam tu. Lepas tu kita tak ada sini tak apa. Tik baju tu. yalah. Ada kecil. Sebab dia kenal. Dia kata banyak bertanya latar belakang tu. Banyak bertanya tentang peribadi yang tidak penting. Sebab sini Asma binti betul kan ni? 19. Silap. Dia tanya tak penting. Memperbanyakkan pertanyaan kepada orang lain berkaitan urusan peribadi. Mereka adalah termasuk dalam pertanyaan tentang perkara yang tidak penting kepada seseorang itu. Jadi kalau kita tanya tentang hal-hal peribadi, kalau dia tak jawab pun jangan kita marah. Dan kita jangan terlalu banyak bertanya tentang peribadi. Sebab kadang-kadang menyusahkan dia. Mungkin dia nak rahsiakan. Tapi kalau dia tak jawab, dia rasa bersalah. Jadi dia kena jawab juga. Jadi kalau kita rasa benda tu tak penting, jangan tanyalah. Jangan tanya. Tapi kadang-kadang kita tak ada benda-benda lain, mesti kita tanya dah. Kadang-kadang kita tanya tentang peribadi dia, duduk di mana, lepas tu boleh. Tapi macam kita secara peribadi, suami apa semua kan, jangan tanya. Anak, jangan tanya benda-benda tu. Sebab itu secara peribadi. Lagi apa lagi? Secara peribadi. Umum tak boleh tanya Ustazah. Itu kan kita belajar umum tak boleh tanya kan? Umum tak boleh tanya. Itu rahsia. Kita panggil kakak. Tengok niat dia. Tapi kita kena izinkan awal-awal. Tak, saya nak tanya ni sebab saya nak tahu kakak ke adik ke, itu je, tak ada apa kan. Tapi umur tu secara peribadilah.
Memang ada orang tak seksa kan kalau kita tanya umur. Itulah. Dia tak Ada jawab kita kan. belajar kat mana tak tahu Ustazah, dia kata dalam agama pun tak boleh tanya umur. Kita baca. Ada kan? Oh, belajar kat mana-mana. Ada, dia kata tak boleh tanya. Dalam buku kan dalam mana, dia kata tak boleh tanya umur. Umur. Yang sedap baca. Umur tu rahsia. Umur harta kan. Umur harta. Ya. Pekerjaan. Ah. Mungkin kita tak boleh tanya sangatlah pekerjaan. Sebab kemungkinan dia nak rahsiakan. Dari segi banyak duit ke, miskin ke kan. Itu secara rahsia dia lah. Itu tapi jaga fikir orang pula. Ustazah sampai arah kata dia tanya. Kalau tanya sampai arah kata, maknanya jaga fikiran orang lah pula. Betul-betul. Itu lain. Ni secara kita bertemu sekali-sekala kan. Kita bertemu secara spontan. Tiba-tiba nak tanya harta. Anak gaji berapa sebulan contoh. Jadi kalau yang asnaf tu tak ada masalah lah. Sebab kita nak bagi zakat kan. Nak kena detail. Detail. Maklumat tu untuk nak beri pada dia zakat. Syarat tu. Nak isi borang semua kan. Saya nak cerita satu insiden kita lah. Bahawa kerajaan tu yang bos tanya seorang di Datin arwah. Datin ni. Kita ada IT ni. Ada seorang salah seorang isteri pengarah. Saya ni terkejut. How old are you, Datin? Oi, pada dia. Dia duduk sayang. Dia tu merah. Merah nyala. Tak sangka dia tanya. Asal orang macam tu. Okey, cakap dia. Lepas tu Ustaz Mahdan kalau apa-apa ni pun akan mungkin dah balik benda tu. Dia jaga ni dia secara diplomat macam tu lah. Ajak kawan kita juga. Mungkin kawan dia tak tanya apa. Tak tahu tak. Dia boleh Dia nampak ambil benda. Sebab tu dia tanya. Tapi kena cakap lah. Nampak ini muda. Tapi tak boleh juga dah. Kalau kata. arwah dia tak nak. Dia tengok. Motor semacam. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kan. InsyaAllah. Kita tengok. Sudah kita mampu ni. Kita sekarang kita tak tahu. Kalau orang yang berpangkat-pangkat ni kan. Tak boleh lah. Seolah macam jatuhkan maruah dia. Ada orang gitu kan. Secara direct dia tanya terus. Tapi kalau kita dah biasa di masjid, di surau kan, kita dah biasa bertemu kawan-kawan, seolah kawan-kawan dah baik dah, boleh kita tanyalah. Secara surau, nak tahu saya ni lebih tua ke, lebih muda. Boleh. Sebabnya pertama dia kata menyebabkan orang yang ditanya tu berasa segan, malu dengan pertanyaan tu. Dan kemungkinan dia juga tak suka untuk memberitahu khabar tentang dirinya. Dia tak suka jawab tu kan. Mungkin dia tak suka orang tahu hal-hal peribadi dia tu.
Jadi dua lah ini. Kemungkinan pertamanya dia rasa segan. Yang kedua dia rasa benda tu memberitahu perkara-perkara tentang dirinya. Sedangkan dia nak rahsiakan. Sekiranya dia menjawab pertanyaan tu, kemungkinan akan menyulitkan keadaan. Katakanlah kalau dia cakap gaji dia berapa dah. Dia rasa menjatuhkan orang tanya kan, katakanlah kalau gaji dia mahal. Dia jawab. Jadi dia rasa orang ni yang tanya tadi tak begitu banyak hartanya. Menjatuhkan air muka orang ni. Jadi kadang-kadang dia diam. Tak jawab. Kadang-kadang dia jawab. Tapi jawab dengan kemungkinan menjadikan hubungan tu tak baik. Tak? Boleh jadi. Sunat dah kata. Nak sepanjang jaga pembaruan dia. Lain lah. Siapa dia boleh kan? Boleh. Tapi sebab kita niat tak nak jatuhkan air muka dia kan. Dan kita tak adalah. Kalau cakap gaji kita tu mahal, rasanya takut kita tu menjadikan sombong. Ataupun meninggi diri. Yang tu yang Islam tak nak tu. Macam cara saya buat pun. Dia selalu promosi dia kan. Tinggal kita tak dia banyak sikit-sikit. Bukan. Jangan berapa pun. Ada sama itu kan. Jangan cakap yang benar. Kan? Tapi di situ penipuan-penipuan yang dibolehkan lah. Jangan terlalu terlalu khusus. Terlalu khusus. Jadi macam Datuk kata boleh makan, cukup lah. Memanglah kan. Kita tak boleh nak cakap yang sebenar. Takut orang ni salah faham ke, orang ni rasa dia dijatuhkan sebagainya lah. Kemungkinan juga terpaksa menipu. Jika ada sesuatu yang tidak boleh dikhabarkan kepada orang lain. Kalau kata dia ada 5-6 buah. Kan kita kata adalah tu kawan-kawan simpan tolong. Ataupun anak-anak baru datang kan. Dibawa lah kereta tu banyak-banyak kan. Sebab kadang-kadang kalau orang tengok kereta banyak. Kaya orang ni. Ada niat lain. Takut jadi macam Ain tadilah kan. Kemungkinan juga. Ini pengajaran hadis tu. Yang hadis kedua tu kan. Dikatakan bahawa bala itu terikat pada apa yang diucap seseorang. Tadilah apinya, kebakarannya. Dia boleh membawa kepada ikut mulut orang tanya tu. Allah akan menguji seorang itu dengan apa yang diucapkan. Macam yang hadis kedua itulah. Kebakarannya, apinya. Seorang tu mungkin berada dalam keadaan yang sulit dan teruji
apabila dia berlebih-lebihan dalam percakapan tanpa ada faedah daripada percakapan tersebut, atau apabila dia mengambil tahu tentang hal orang lain tanpa ada kepentingan kepadanya untuk berbuat demikian, adalah lebih penting bagi seorang itu untuk menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang penting bagi dunia dan akhirat. Jadi kalau dia asyik bertanya, bercakap, mungkin dia terlupa pada zikir dia. Mungkin terlupa pada diisi dengan selawat sebagainya. Sedangkan itu yang paling berfaedah di sisi Allah di akhirat. Sebab benda-benda ni yang ditanya tu tidak berfaedah. Kalau boleh memberi faedah pada dunia ataupun akhirat, tak apa. Jadi kemungkinan dengan dia jawab pertanyaan-pertanyaan orang tadi akan melalaikan dia daripada memikirkan tentang dunia, tentang akhirat. Terutamanya akhirat lah. Kemudian dia kata jangan kita masuk campur dalam perkara berkaitan urusan peribadi orang lain. Dan jangan juga kita menjadikan mereka dengan bertanya soalan-soalan berbentuk peribadi. Khalifah Umar Abdul Aziz. Ni Khalifah Umawi Abbasiyah. Mula-mula dia Umawi. Lepas pada tu Abbasiyah. Jadi Khalifah Umar Abdul Aziz zaman dia memerintah dengan terlalu adil. Sehingga tak ada orang yang nak diberi zakat. Dan dia ni, isteri dia cucu pada Umar Al-Khattab. Sebab Sayyidina Umar dia pergi berjalan, tiba berjumpa dengan perempuan. Budak ni dia sedang jaga kambing. Budak tu jaga kambing, lepas tu Sayyidina Umar minta dengan dia kambing tu seekor. Dia kata tak boleh sebab ni bukan hak dia, tapi hak tuan dia. Lepas tu dia perah susu tu kan. Dia Umar kata kalau nak jual campur dengan air lah, baru dapat banyak. Dia, tak boleh, dia kata. Lepas tu Sayyidina Umar tengok budak ni bagus, tu dia cari bagi pada Sayyidina Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni dia bagi 3 kehidupan dia. 1/3 untuk pemerintahan, 1/3 untuk amal ibadat, 1/3 untuk keluarga. Dia memang masyhur dengan keadilan. Pemerintahan, lepas tu amal ibadat, sekali keluarga. Lepas tu saya tak ingat khalifah mana. Satu dia kerja. Satu hari sebulan tu dia cuti. Mengadulah kepada, katakanlah Sayyidina Umar ni khalifah. Dia mengadu kepada Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar pun pergi tanya orang ni yang dilantik gubernur tu. Kenapa dia kata kamu buat begitu? Setiap bulan mesti ada satu hari untuk tak pergi kerja. Lepas tu orang tu jawab, macam mana saya nak pergi kerja? Baju tak kena basuh. Baju tu bilik. Miskin kan? Gubernur. Bukan khalifah, gubernur.
wakil kepada satu kawasan. Macam Tunisia ke Maghribi ke ataupun Mesir ke mana-manalah dilantik governor. Jadi dia buat macam tu lah. Dia kata macam mana saya nak pergi? Teacher, baju tak ada. Jadi satu hari tu khas untuk dibasuh baju tu. Bersihkan baju tu. Tapi memang kalau di negeri Arab, dia kan peluh kita tak berbau. Dia kering. Terutama kalau di Mesir tu, peluh kita tak berbau. Seminggu kita pakai baju. Baju sejuk tu kan, mana boleh basuh. Kena basuh seminggu lah. Lepas tu baru tukar baju lain. Tapi kalau kita dah mandi, basah kepala, jangan keluar pada udara. Dia jadi migraine, rheumatism. Dia jadi sakit sendi, sakit kepala. Dia bahaya. Udara dia tu bahaya. Jadi kering, barulah kita boleh keluar. Jadi mandi-mandi pun dalam satu hari, kalau kita orang Malaysia kan suka mandi, sekali lah kita mandi. Pagi tu tak mandi dah, malam tu. Dia tak boleh, udara tu bahaya. Mekah tak apa. Udara Mekah boleh, tak apa. Orang kan tidur atas sutuh, atas beranda atas tu. Tidur je kalau musim panas. Tidur je, tak apa. Tapi kalau Mesir tak boleh. Dia kena selimut, apa semua. Dan tutup pintu. Jangan bagi angin tu masuk. Macam mana dia punya kaitan? Orang Batak ni jangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itulah. Anak dia tak ingat anak mana. Cucu. Apa mama sini cucu? Yang perempuan tu. Dikawinkan dengan perempuan tu, Umar Abdul Aziz ni. Yang perempuan tak ada. Umar ni cucu siapa? Umar Al-Khattab kan. Umar Al-Khattab. Dia cucu. Kahwin dengan perempuan yang tak ada, yang jujur tu. Ada sama Umar Abdul Aziz ni, Umar Khattab ada lagi lain. Mungkin lah. Ataupun kemudian. Tapi tapi hubungan tu ada, mungkin dia ambil budak tu dijadikan macam hamba saya, lepas tu dia kahwinkan. Tak tahulah Umar Khattab ni ada lagi ke tak ada. Saya tak ingat berapa jarak. Sebab mula-mula dia Umawi. Kerajaan Umawi. Kerajaan Umawi itulah Abdul Aziz tu. Akhir-akhir dia dilakukan oleh pemberontak. Sebab dia baik sangat. Dia 2 tahun lebih je pemerintahan dia. Lepas pada tu barulah Abbasiyah. Keluarga Al-Abbas. Rasulullah. Abbas dia ambil nama Pak Sedara. Kata Nabi. Tetapi Umar Abdul Aziz ni, dia akhir-akhir dah Umayyah jatuh. Dia kata apa? Sekiranya seseorang itu menghitung antara kata-katanya dengan amalannya,
nescaya akan berkuranglah kata-katanya tentang apa yang tidak penting baginya. Maksudnya kalau dia kira untuk zikir banding dengan dia ditanya benda tak penting tu, jadi tinggalkan yang peribadi tu. Mesti isi dengan selawat, zikir, sebagainya. Sebab itu lebih berfaedah. Kemudian ada lagi yang ketiga tu, sesungguhnya orang suka mencari keaiban orang lain. Kadang-kadang dia tanya tu sehingga menceritakan keaiban. Macam peribadi tadilah. Kan? Yang harta benda ke, ataupun anak, berapa orang, pelajar, universiti ke, tak universiti ke, sebagainya. Itu adalah secara peribadi. Membuka aib orang tu. Jadi kalau kita buka aib orang tu, di akhirat nanti Allah akan buka aib kita. Kena ingat. Cara nak tanya tu, kena fikir-fikir. Kan? Janganlah kita tanya sampai membuka aib orang tu. Sebab kita ingat, besok akhirat nanti kita akan dibuka aib oleh Allah. Sebenarnya kita tak suka kan kalau kita astaghfirullah. Kita baca astaghfirullahalazim itu untuk menutup dosa-dosa kita. Supaya kita dengan Allah je tahu. Kalau katakanlah dosa tu berbau busuk, katakan orang masuk je berbau busuk. Camlah dia ni banyak dosa. Banyak dosa. Tak, Allah tak begitu. Dia tutup. Tu kita duk baca astaghfirullahalazim. Supaya Allah tutup dosa kita. Dan dosa tu antara kita dengan Allah je. Lepas tu wa'atubu ilaih. Itu kita kena mohon keampunan kepada Allah. Allah akan menyingkap aib mereka walaupun mereka berada di dalam rumah mereka. Dia lakukan dosa tu dalam rumah dia. Tapi Allah tutup. Macam kita baca apa? Allahum kafir. Allah dalam surah. Allahum kafir zunubana wa qilana. Tak ingat. Nanti saya tengok semula. Kadang-kadang kita lupa. Dia sebenarnya kita tutup dosa tu. Supaya tutup dosa kita, Allah aja yang tahu. Kemudian, mereka berkata dalam rumah mereka. Sebaik-baik penawar bagi sifat yang tidak baik itu adalah menyibukkan diri dengan mengingati Allah. Itu zikir itulah. Imam Ibn Qayyim kata, zikir itu menyibukkan seseorang daripada dosa. Mengumpat, mengadu domba, menipu, berkata-kata tidak baik dan berkata-kata perkara yang kebatilan. Maksudnya kalau kita sentiasa zikir, selawat, sebagainya, kita tak fikir untuk kita nak mengadu domba, untuk fikir kita mengumpat, untuk fikir kita nak
cari kesalahan-kesalahan orang lain. Sebab kita duk mengingati Allah, kan? Lebih baik. Itu Ibn Qayyim kata. Sekiranya perhatikan jika seorang itu tidak menyibukkan diri dengan mengingati Allah dan perintah-perintahnya, dia akan terjerumus ke dalam dosa, iaitu dosa lisan. Dia akan bercakaplah yang dilarang. Siapa yang membasahkan lidah dia untuk mengingati Allah, maka akan terpelihara lisannya daripada berkata perkara-perkara batil dan sia-sia. Siapa yang tidak membiasakan lidah untuk mengingati Allah, maka akan basahlah lidahnya dengan perkara yang batil, buruk, sia-sia. Jadi kalau kita membiasakan diri kita melakukan zikir, melakukan selawat, melakukan apa-apalah dosa yang kita minta tu, maka kita tak akan menyibuk dengan benda-benda yang sia-sia. Tidak, kita akan fikir, nak cari rahsia orang ni lah. Jiran kita sebelah. Nak korek juga rahsia dia. Sebenarnya jangan mengorek rahsia-rahsia orang lain. Sebab Allah akan mengorek rahsia kita di akhirat nanti. Dan kalau orang yang selalu membasahi lidah dia dengan perkara-perkara zikir pada Allah, maka dia akan membiasakan diri melakukan zikir itu. Tapi kalau dia tak buat begitu, mungkin dia akan terjerumus ke dalam membinasakan lidah dia dengan perkara-perkara yang sia-sia. Kan? Lalu kita fikir, macam mana keluarga tu nampak kaya je. Apa rahsia dia? Duit daripada mana? Apa kita nak soalnya? Itu hak dia lah kan? Saya pun tahu. Kereta dia banyak, 5 buah ada. Ada. Jadi kita tak perlu fikir-fikir benda-benda yang menyusahkan kita. Tu benda-benda tu menyusahkan kita kan. Kalau kita duk fikir, dia banyak kereta 5 buah, daripada mana harta dia, daripada mana sumbernya. Tu benda yang menyusahkan. Itu adalah benda-benda peribadi yang kita tak perlu masuk campur. Kalau seorang tidak berkumpul, Allah. Berkumpul minum makan macam tu, tuang dia seorang tak sempat. Itu yang Allah tak suka kan, orang berkumpul. Tak suka orang berkumpul. Sebab kita akan cari korek-korek. Lepas tu macam mana? Ni nak dengar kan kita mesti nak dengar bawang. Kalau datang ke surau pun, kalau boleh kita duduk jauh-jauh. Kan? Itulah. Tapi kita nak berkawan tu. Itulah berkawan tu kadang-kadang mencari dosa. Itulah. Tak boleh. Tak berkawan tu. Mencari kawan yang baik-baiklah. Kan? Kalau boleh, jangan yang tu kita cuba lagi. Aku tak nak lah. Tak nak dengar lah.
ada satu doa Ustazah apa? Bukan. Yang Hafizah Musa. Dia kata kalau kita terasa je orang ke anak kita ke suami kita ke apa-siapa lah, kita baca doa ni. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina. 3 je. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina. Tapi kita boleh lah sebab tu kita mungkin nak tuju pada orang yang sebelah kita tu. Allahumma gfir lana, ampunkanlah dosa kami, warhamna, dan beri rahmat pada kami. Wa tub alaina. Warhamna wa tub alaina, ampunkanlah kami. Boleh. Tiada kalau kita terasa je dengan jiran apa pun semua boleh. Masuknya kita nak marah. Ada terasa dengki, ada terasa nak geram, marah, geram tu. Kita baca dah. Ni, supaya anak kita pun, kita kan kadang-kadang anak pun geram. Suami ke, baca tu. Supaya kita terhapus. Sebab kita nak minta ampun kan. Dan beri rahmat pada kita. Wa tub alaina. Anta arhamur rahimin tu kita nak tambah lah. Boleh. Sampai situ pun tak apa dah. Doa, dia kata doa untuk hindarkan daripada dimasuki syaitan dalam mana-mana diri kita. Syaitan kan dia suka menghasut. Kita dah terasa je marah, dia pun hasut kita. Pergilah cari rahsia dia. Kan? Cari rahsia dia, cari benda-benda macam-macam. Bendanya pendek je. Kan? 3 je. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina. Sentiasa bacalah. Kan? Supaya kita terhindar daripada rasa dengki, rasa nak marah pada orang lain, rasa supaya jangan syaitan masuk dalam diri kita. Itu tujuan kita baca doa ni. Syaitan dia selalu dah. Kalau kita buat amal ibadat pun, dia kata, tak cantik lagi tu amal ibadatmu tu. Macam-macam lah dia kata. Pergilah masjid, kamu niat nak tunjuk ke orang, kan? Macam-macam lah dia bagi benda-benda mencantik. Bukan dia bagi benda-benda yang merosakkan. Benda cantik. Tapi dia memain peranan yang penting. Habis kan? Jadi secara
kesimpulannya, kalau kita menyibuk dengan benda-benda yang baik, zikir, sebagainya, maka kita terhindar daripada benda-benda yang dosa sia-sia dan sia-sia. Jadi artinya kita tukar. Kalau diri kita boleh mengisi dengan benda-benda yang baik, zikir-zikir sebagainya, maka nescaya kita tak akan melakukan benda-benda yang dosa dan sia-sia. Tak adalah nak cari kesalahan orang ni, nak cari rahsia orang ni, kan? Tak fikir benda tu. Sebab kita ada fikir zikir kita tu. Tak cukup lagi ni. Selawat tak cukup lagi 100. Istighfar tak cukup lagi 100. Tapi sebenarnya masa tu sekejap. Dah baca-baca sikit pukul 10 dah. Kemudian macam alhamdulillah. Dia macam matahari tak panas lagi lah, tak keluar. Maksudnya dalam pukul 6 lebih kita balik daripada surau tu, kita baca alhamdulillah 100 kali. Seolah kita menghadiahkan 100 ekor kuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca alhamdulillah 100 kali. 1 kali. Kalau boleh kita balik pada surau tu. Masa subuh itu. Subuh. Lepas subuh. Jangan matahari naik lagi. Kalau boleh lah. Dekat-dekat. Sebelum isyraq. Sebelum Isra. Baca 100 kali. Seolah kita menghadiahkan 100 ekor kuda. Perang. Kuda perang. Lepas tu yang latif tu, kalau boleh baca 129 kali. Ya latif. 29 Hari. 129 Ustazah. 129. Ya Latif. Ya latif. Lepas tu baca Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa. Lutfa fima jarat bihil maqadir. Waktu pun kadang dah berapa dah kan? Sempat Ustazah selalu. Tak sempat manjang. Tak sempat banyak. Itulah. Nak cakap kat orang pun tak boleh kan? Kalau dah kita duk sibuk dengan kata-kata tu, ada alhamdulillah, selawat. Selawat tu sekurang-kurangnya 300 kali satu hari. Tu dikira banyak lah tu. Katakan subuh kita ambil 100, Zuhur 100, Asar 100. Dah 300. Cukup kan? Kalau baca yang berganda Ustazah sekali? Yang ganda lagi. Yang berganda lagi lah. Baca tak, maksudnya kalau kita baca yang berganda tak payah baca yang tu lah kot. Ada qalqihi, ada qalqihi tu kan. Ya. Itu Subhanallah bihamdihi. tak yang ni, yang apa tak tahu. Selawat berganda. Ada yang Ustaz
Idris bagi. Nanti saya bawa minggu depan. Banyak Dalam 20 benda-benda. Titisan air hujan, apa ni, daun-daun, buah-buah, biji-bijian, pasir. Kan banyak. Pasir itu banyak. Jadi, kalau kita baca sekali, sebanyak pasir yang ada. Berapa tu? Titisan air hujan tu yang turun tu. Berapa bilangan dia? Kita pun tak dapat hitung. Okey. Habis itulah yang saya boleh tak minta supaya apa yang saya ceritakan itu berfaedah. Dan kita sama-sama tengok, baca dan sebagainya. Kalau kita baca di rumah, kita kurang, kan? Tak berapa nak faham. Lagi kalau kita main sini, kita baca tu kita lebih jelas. Okey, kita habiskan. Kita doa, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yustajab lah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal ardu bin nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa karrih ilaina al-fusuqa wal isyan birahmatika waj'alna minal rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak Ustazah. Minta maaf ada salah silap. Okey, terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Okey. Dapat doa saat ni. You. Riza. Doa yang mana Ustazah? Doa yang Allahumma fir lana Oh, Allahumma filana. warhamna wa tub alaina. Macam biasa dengar, tapi kan besok lupa dah. Bukan besok, kejap lagi lupa dah. Rasanya biasa baca tu. Dah lah duduk seorang-seorang kat kampung. Alhamdulillah, zikir itu insya-Allah diamalkan selalu. Duduk seorang-seorang kan. Lagi banyak. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.